Assalamualaikum dan salam Sarawakku sayang, bersama saya Mariam Zanariah Ibrahim. Tumpuan berita, seramai 99 keluarga yang kurang berkemampuan menerima sumbangan bungkusan makanan Hari Raya Aidilfitri 2023 serta duit raya daripada Sarawak Hung Nam Siang Teng. Majlis penyerahan tersebut disempurnakan oleh Menteri Pembangunan Wanita, Kanak-kanak dan Kesejahteraan Komuniti Sarawak, Datuk Seri Fatimah Abdullah di Kuching pada Ahad. Dalam pada itu, beliau berkata sepanjang 66 tahun sejak penubuhan Sarawak Hun Nam Siang Teng, pelbagai aktiviti kebajikan telah dijalankan tanpa mengira bangsa dan kepercayaan agama. Antara aktiviti yang dijalankan termasuk penubuhan Pusat Perlindungan Warga Emas, bantuan bencana dan bantuan pendidikan. Dalam pada itu, katanya kerajaan amat berharap lebih banyak syarikat korporat, individu persendirian dan pertubuhan bukan kerajaan NGO tampil membantu dan terus menyantuni golongan yang memerlukan. Di Dalat pula, seramai 15,966 penerima bantuan kerajaan Sarawak beragama Islam dari seluruh negeri menerima sumbangan melalui Jabatan Kebajikan Masyarakat JKM Sarawak dalam Majlis Sejambak Kasih Hari Raya 2023 membabitkan peruntukan berjumlah keseluruhan RM1,596,600. Bahagian Kuching mendahului jumlah penerima dengan seramai 4,052 orang, manakala Mukas seramai 2,259 dengan daerah Dalat seramai 569 penerima. Menurut Datuk Seri Fatimah yang juga ahli Dewan Undangan Negeri Adu Dalat, program Sejambak Kasih adalah program tahunan yang dilaksanakan oleh Jabatan Kebajikan Masyarakat selama lebih 21 tahun. Program Sejambak Kasih adalah program tahunan yang dijalankan oleh Jabatan Kebajikan Masyarakat lebih daripada 21 tahun dan ia merupakan program diadakan sempena perayaan besar negeri Sarawak dan ianya adalah peruntukan daripada kerajaan negeri Sarawak. So uniquely Sarawak, Sejambak Kasih ini adalah manifestasi keprihatinan kerajaan kepada kumpulan yang rentan penerima bantuan bulanan daripada Jabatan Kebajikan, dan semasa musim perayaan mereka akan mendapat RM100 lebih daripada ataupun ekstra daripada apa yang mereka terima secara bulanan. Datuk Seri Fatimah berkata demikian kepada Unit Komunikasi Awam Sarawak UKAS selepas menyempurnakan Majlis Sejambak Kasih Hari Raya 2023 di Kompleks Kebajikan Dalat pada Sabtu. Harapan beliau melalui program seperti ini akan dapat membantu golongan rentan meraikan sambutan pelbagai perayaan utama di negeri ini dengan lebih ceria dan bermakna. Sementara itu, Ketua Cawangan Bantuan Kesejahteraan Sosial dari Ibu Pejabat JKM Sarawak, Rohana Isnawi dalam ucapannya berkata, Majlis Sejambak Kasih Hari Raya 2023 ini telah diadakan di 10 lokasi di Sarawak termasuk Dalat. Seramai 180 penerima bantuan peragama Islam di kawasan Dalat diraikan dalam majlis berkenaan. Berita seterusnya, Menteri Utiliti dan Telekomunikasi Sarawak Datuk Julaihi Narawi mengadakan lawatan kerja meninjau tapak projek menara telekomunikasi di Kampung Kelait Sebuyau pada Sabtu. Difahamkan terdapat 9 menara 4G baru telah dirancang di kawasan Sebuyau melalui inisiatif Pelan Jalinan Digital Negara Jendela Fasa 1 di bawah seliaan Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia SKMM yang kini giat dilaksanakan. Menara tersebut dijadualkan siap beroperasi secara berperingkat sehingga suku keempat tahun 2023. Daripada 9 menara tersebut, sebanyak 3 menara 4G baru yang terletak di Kampung Tambai, Kampung Setika dan Kampung Pantu Pelai kini sedang beroperasi. Manakala 6 menara baru di Kampung Kakus, Kampung Tungkah Melayu, Kampung Kelait, Kampung Bajong, Kampung Lunying dan Kampung Entangor masih dalam peringkat pelaksanaan dan dijangka beroperasi pada suku keempat 2023. Untuk rekod, sebanyak 824 menara 4G baru di bawah program Jendela sedang dibina di seluruh Sarawak. Beralih ke Mulu di mana sebanyak 26 NGO menerima peruntukan projek kecil luar bandar MRP bernilai sebanyak RM267,600. Timbalan Menteri di Jabatan Premier Sarawak, Buruh Imigresen dan Pemantauan Projek, Datuk Gerawat Gala menjelaskan peruntukan ini adalah daripada Kerajaan Sarawak dan berharap supaya setiap penerima dapat memanfaatkan peruntukan dengan sebaiknya. Beliau turut berharap setiap pertubuhan, khususnya Jawatankuasa Kemajuan dan Keselamatan Kampung JKKK, dapat menggunakan peruntukan ini berdasarkan permohonan yang telah diajukan. Jelasnya, ia sedikit sebanyak akan dapat membantu penduduk kampung sekurang-kurangnya dalam usaha untuk memajukan kampung mereka. Beliau berkata demikian ketika menyerahkan cek geran MRP itu dalam satu majlis baru-baru ini.
Paparan berikutnya, seramai 490 anak yatim dan 1,866 asnaf, balu dan yang memerlukan menerima bantuan raya daripada Lembaga Amanah Kebajikan Islam Bintulu Lakip. Adu Jepak merangkap pengerusi Lakip, Datuk Talib Zulkifli berkata, bantuan raya oleh Lakip kini telah dinaikkan berbanding tahun sebelumnya untuk meringankan beban golongan tersebut meraihkan Aidilfitri yang bakal tiba. Dan untuk anak-anak yatim, fahamilah, anak-anak yatim kita diambil kira. Masa depan mereka adalah terjaga. Kita mempunyai bangunan peryatim. Kita mempunyai sistem membantu anak-anak yatim dan anak-anak yatim boleh berjaya di dalam masyarakat kita. Banyak anak yatim yang telah berjaya dan boleh menjadi contoh. Beliau berkata demikian ketika berucap menyempurnakan penyerahan sumbangan tersebut di Bintulu pada Sabtu. Dalam pada itu, Pengerusi Pertubuhan Anak-anak Yatim bahagian Bintulu, Datuk Haidar Han Ashkar Han, sempat merakamkan ucapan terima kasih kepada Lakip di atas sumbangan dan bantuan yang dihulurkan demi anak-anak yatim dan golongan yang kurang berkemampuan di situ. Ujarnya sebanyak RM100 diagihkan kepada 490 anak-anak yatim dan RM10,000 digunakan untuk bantuan lain seperti pembelian laptop untuk anak-anak yatim. Laporan berikutnya, bersempena dengan sambutan Hari Raya Aidilfitri yang menjelang tiba, masyarakat yang beragama Islam di sekitar Kuching mula berpusu-pusu membeli barang sebagai persiapan sambutan. Ikuti laporan wartawan UKAS Nur Ikmal Hamjani di lapangan bagi meninjau kemeriahan persiapan perayaan tersebut di beberapa lokasi tumpuan pengunjung di sekitar Bandaraya Kuching. Assalamualaikum dan salam saudaraku sayang, bersama saya Nur Ikmal Hamjani yang kini berada di Bazar Satok bagi meninjau persiapan minggu terakhir di bulan Ramadan untuk menyambut perayaan Aidilfitri 2023. Minggu terakhir menjelang sambutan Aidilfitri, umat Islam mengambil peluang untuk bertingkat ibadah serta membuat persiapan Aidilfitri. Ada yang sibuk berkunjung ke bazar atau pusat membeli belah untuk mendapatkan pakaian sedondon bersama keluarga atau membeli langsir baharu untuk menghiasi rumah. Ada pula yang sudah memulakan barisan pengeluaran kuih khas untuk menghasilkan kuih muih yang istimewa bagi keluarga dan juga rakan-rakan. Umumnya, Bazar Aidilfitri Satok yang memang sudah sinonim dengan tempat untuk membeli barang persediaan menjelang Aidilfitri pada setiap tahun bukan sahaja buat penduduk di Kuching, malahan juga dari kawasan luar. Okey, persiapan Mek Hari Raya tahun tu macam biasalah, tolong Mak susun kerusi atau ruang tamu, potong kuih and sometimes baking je lah. Mek pun kerja nak, so saya dah masak gila. And yes, mostly ada banyak kuih tunjuk je lah. Alhamdulillah, persiapan raya Mek Orang Tua tu sederhana je lah. Mana yang ada, pakai mana yang ada ya. Tapi semestinya untuk anak-anak ya, ialah antara benda-benda yang perlu kita raikan. Menagi persiapan seperti kuih, biskut raya, ayam. Itu pun kita pun ada dengar nak COVID-19 pun dan yang pun dah meningkat apa semua. Tapi jaga diri je lah. Mana pagi daripada kita sesa bekal lah, hand sanitizer yang penting. And when kita rasa was-was, kita pakailah face mask. Ketok kami masih busy lah, belum siap lagi lah. Masih busy, mungkin malam raya kami tempoh lah semua lah. Okay lah, macam tu. Untuk orang ramai lah, jika pakai kenderaan, berhati-hati. Keselamatan di rumah. Macam kita balik kampung, rumah ya haruslah. Macam dikunci. Sebelum balik ya, periksa dulu keadaan rumah ya, selamat atau tidak. Dalam pada itu, masyarakat diingatkan supaya tidak lupa, leka dan lalai ketika membuat persiapan untuk menyambut Hari Raya Aidilfitri, terutamanya golongan suri rumah yang kerap menghabiskan masa di dapur sekaligus terdedah kepada risiko kebakaran. Saya Nur Ikmal Hamjani melaporkan untuk UKAS. Kembali semula ke studio. Sekian edisi Tengah Hari bersama saya Mariam Zanariah. Berita lebih lanjut boleh didapati di semua platform media sosial UKAS termasuk portal UKAS.Sarawak dan gov.my dan UKAS channel YouTube. Sebelum mengakhiri edisi Tengah Hari ini, saksikan majlis pelancaran program agihan bubur pedas JKM Dun Satok pada Sabtu. #menyebab fakta. Salam UKAS.